Okey. Assalamualaikum anak murid Ustazah yang Ustazah kasih sekalian. Okey, bertemu lagi kita untuk pelajaran Jawi pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa belajar dan doa penerang hati untuk lebih kita faham, untuk lebih kita masuk apa yang kita belajar tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk hari ini kita dah belajar untuk minggu lepas kita dah belajar homograf kan, homograf unit 1. Homograf unit 1 kita dah tengok hari tu. Ustazah harap kamu fahamlah untuk unit 1 tu homograf ni kita kena tahu maksud dia. Homograf terbagi kepada dua. Homograf pada kata dasar, homograf pada kata yang berimbuhan. Kan? Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, boleh ulang kaji semula dalam buku teks. Okey, untuk yang unit kedua, kaedah alif pembeza ya. Dia termasuk dalam tajuk homograf, tapi dalam tajuk ini kita gunakan alif sebagai pembeza perkataan. Okey, cuba kita tengok maksud dia. Perhati dan fahami. Okey, huruf alif pembeza. Okey. Huruf alif pembeza digunakan bagi membezakan dua perkataan yang berlainan makna untuk mengelak daripada timbul kekeliruan dan mengurangkan homograf. Okey, cuba kamu faham kat situ ya. Kita tambah alif untuk membezakan perkataan yang kita sebut tu. Kalau tak ada alif, kita tak tahu nak sebut apa. Okey, kita tengok contoh kat belakang. Contoh, kita tengok. Baca dan fahami. Alif pembeza boleh wujud dalam pelbagai jenis perkataan. Alif pembeza wujud di tengah suku kata, iaitu suku kata tertutup dengan menggunakan vokal I pepet. I pepet macam mana? Okey, I pepet kita punya mulut ke tepi. Bunyi itu kan. Kalau I taling, bunyi dia ke bawah. B, C. Kalau I pepet, bunyi dia ke tepi. Ke tepi kan mulut kita. Ya. Se, le, seri, lemah. Macam tu. Ini kerana kedua-duanya digugurkan dalam sistem ejaan Jawi. Akibatnya perkataan ini dieja dengan ejaan yang sama. Tapi kita tak nak eja sama. Contoh, kamu tengok kat bawah tu. Ro, nun, canga. Kita nak baca apa? Rancang ke rencang? Bila dia tak ada alif, kita tak boleh nak tahu maksud perkataan yang sebenar. Okey? Tengok ya. Ro, nun, canga sebenarnya dia boleh dibaca dengan rancang dan boleh juga dibaca dengan rencang. Faham? Okey, tengok kat bawah. Untuk bagi mengelakkan kekeliruan, huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Ikutkan vokal A. Okey, kamu tengok kat sini. Vokal A kat sini ni, rancang ni, R-A-N-C-A-N-G ni, rancang ni. Okey, A tu diapit oleh huruf konsonan kan? R dengan N kan. Apa yang kita belajar, bila vokal tu diapit dengan huruf-huruf konsonan, A tu hilang alif dia, digugurkan alif dia. Tetapi tidak dalam untuk pembeza alif ni. Ya, untuk alif pembeza ni tidak digugurkan. Sebab apa? Sebab dia nak bezakan perkataan. Okey, kamu tengok bawah tu. Bagi mengelakkan kekeliruan, huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Kamu tengok. Ro, alif, nun, canga. Faham? R-A-N-C-A-N-G. Tapi sebaliknya, rencang, ro, nun, canga bermaksud rencang. Okey, apa kamu tahu maksud rencang ni apa? Sebenarnya memang kita jarang gunalah rencang ni.
tapi ia membawa maksud pembantu ataupun kawan. Boleh rujuk kamus dewan. Sebab itulah ejaan rancang dia letak alif. Sebab tu kadang-kadang kita kena tahu maksud perkataan yang sebenar. Sama ada kita nak letak alif ataupun kita nak hilangkan alif dia. Okey, habis kat situ ya. Dan kamu tengok page ke-12. Okey, dekat sini banyak contoh-contoh yang dia bagi berkenaan dengan alif pembeza. Macam mana kita nak bezakan alif tu? Kita nak letak alif ataupun tak. Kalau mana perkataan yang kamu biasa dengar, kamu tahu. Yang tak biasa dengar, contoh kampung. Kampung kita tahu siapa dia kampung, siapa balik kampung, betul? Kampung lah, kampung halaman. Kita balik kampung kan. Tapi kempung, pernahkah kamu dengar perkataan kempung? Kempung, nombor satu tu kempung. Kempung tu ada membawa maksud. Kempung tu membawa maksud bahagian di bawah perut. Kita tak pernah guna kempung pun kan? Tak pernah guna kempung. Okey, satu kempung ataupun kampung. Okey, kampung dia ada alif. Perkataan yang biasa kita guna kampung, kampung kita kena letak alif. Okey, nombor dua, pentas. Pentas dengan pantas biasa kita guna dan biasa kita dengar. Pentas, tempat orang berdiri ambil hadiah, tempat orang melakukan persembahan kan. Pantas cepat. Okey, tengok. Kalau nak ikutkan, pantas tu kan, dia punya perkataan pantas tu kan, A tu, A kan duduk kat tengah-tengah. Dia diapit oleh huruf konsonan. Ikutkan dah tak ada alif. Tapi untuk membezakan, dia kena letak alif. Okey, faham? Okey, perkataan ketiga, henta. Henta dan hantar. Okey, hantar ni bermaksud perkara yang berkaitan agama Kristian. Keimanan orang Kristian lah. Okey, hantarlah, kamu faham kan? Okey, sembung. Sembung ni adalah satu maksud yang membawa maksud ubat herba lah, herba lah ya, herba. Okey, untuk membezakan sembung dengan sambung, sambung kena ada alif. Nampak? Kalau sembung kita memang buat simin bawah ngak. Jangan kamu ijaz sambung tak ada alif. Dia mesti kena ada alif. Benda dengan banda. Kalau kamu tak buat alif, dia akan jadi benda. Itu pun kamu kena tahu. Banda tu biasa gunakan, tapi benda jarang kita guna. Benda ni sebenarnya parit. Parit, longkang besar, parit lah. Parit Okey, ganteng. Ganteng dengan gantang. Ganteng, tahu kan? Handsome lah, kacak. Kalau Indon cakap tu ganteng. Okey, gantang, gantang. Gantang ni biasanya sukatan. Satu gantang, dua gantang. Sukatan orang zaman-zaman dulu, nenek-nenek kamu dia pakai gantang. Okey, cyber tahu kan? Cyber. Okey, kamu tengok alif dia kat akhir kan? Alif ra bar. Sebar. Dia tak semestinya di awal suku kata. Okey? Itu perbezaan cyber dengan sebar. Okey, lagi satu. Last, perkataan sumber. Sumber dengan sumbar pun ada maksud. Sumbar ni maksudnya bercakap besar, sombong. Tu maksud sumbar. Okey. Dalam jawi kamu kena tengok betul-betul perkataan yang mana kamu nak letak alif. Tapi kena fokus betul-betul. Alif yang A yang tengah-tengah, yang ada sebelah dia huruf konsonan, kiri kanan dia konsonan, kamu tengok. Perlu tak letak alif? Kalau dia membawa maksud yang lain, kena letak alif. Okey? Okey, kita fahamkan sampai situ saja. InsyaAllah nanti kalau dah buka sekolah, Ustazah akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Okey? Sampai di situ dulu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kalau tak faham, boleh WhatsApp Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.